Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bertemu kembali tuan-tuan puan-puan sekalian di segmen indahnya kisah-kisah Al-Quran di Tadabbur Center. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama dengan saya, Syarif Abdul Rahman. Saya akan berkongsi dengan anda dua ayat daripada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, pada ayat 78 hingga 79. Ia membabitkan kisah Nabi Allah Sulaiman AS dan Nabi Allah Daud AS. Kisah Nabi Sulaiman ada di 5 buah surah yang Allah ceritakan ceritanya, iaitulah surah Al-Baqarah, surah Sad, surah Al-Anbiya, surah An-Naml dan surah Saba. Namun Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap babak yang membabitkan Nabi Sulaiman ini tepat di posisinya. Iaitulah kali ini kita akan melihat surah Al-Anbiya. Mengapakah babak yang membabitkan Nabi Allah Sulaiman ini diletakkan di dalam surah Al-Anbiya? Maka kita perlu tahu terlebih dahulu apakah yang membabitkan babak istimewa Nabi Sulaiman yang dikisahkan di dalam surah Al-Anbiya yang tidak dinyatakan di dalam surah-surah yang lain. Dan Al-Maududi rahimahullah menyatakan bahawasanya babak Nabi Daud dan babak Nabi Sulaiman yang akan saya bacakan ayatnya dan terjemahannya sebentar lagi tidak wujud di dalam Old Testament dan New Testament. Tidak diketahui apakah punca tidak ada kisah ini di dalam Old Testament dan New Testament. Wallahu alam, adakah mereka tidak boleh menerima hakikat bahawasanya Nabi Daud telah dibetulkan oleh anaknya sendiri? Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العظيم. Lebih kurang terjemahannya, dan ingatlah peristiwa Daud dan Sulaiman ketika mereka berdua mengeluarkan hukum mengenai tanam-tanaman yang telah dirosakkan oleh kambing-kambing daripada sebuah kaum pada waktu malam. Dan sesungguhnya kamilah yang memerhatikan hukuman ke atas mereka. Lalu kami berikan kefahaman kepada Sulaiman mengenai hukumnya lebih tepat dalam masalah tersebut. Dan sebenarnya masing-masing mereka berdua kami kurniakan hikmah dan ilmu. Dan kami mudahkan gunung ganang serta burung memuji kami bersama-sama dengan Daud. Dan kami berkuasa untuk melakukan semua itu. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, ada beberapa kalimat yang mungkin saya perlu beri penjelasan supaya kita lebih memahami maknanya. Al-Harath adalah tanah di mana ada kebun, ada tumbuh-tumbuhan seperti pohon tamar, pohon anggur dan seumpama dengannya, itu namanya harath. Kemudian nafashat. Nafashat adalah sesuatu yang beredar, sama ada binatang atau manusia yang beredar, yang bertebaran di malam hari tanpa pengembala. Jadi sesuatu ataupun binatang yang bertebaran pada malam hari tidak ada pengembala, itu namanya nafasha. Sebaliknya kalau di siang hari orang Arab panggil ahmala, kalau malam hari nafashat, kalau siang hari hamalat. Kemudian kalimat-kalimat lain, ghanam adalah kambing. Kemudian sakharna artinya kami tundukkan. Ini beberapa kalimat yang mungkin kita tidak mengetahui maknanya melainkan apa yang ada di dalam terjemahan kita. Baiklah, mari kita lihat apakah pengajaran yang indah daripada kisah yang disebutkan di dalam dua ayat ini. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menakalkan
riwayat daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud rahimahumullah, bahawasanya Nabi Daud telah didatangi oleh dua orang yang mewakili dua kaum. Satu pihak mengadu bahawasanya tanah pertanian mereka telah dicerobohi oleh pihak yang satu lagi, iaitulah oleh kambing-kambing yang mereka miliki yang dibiarkan bertebaran, berkeliaran, mengganas di malam hari sehingga membaham, merosakkan tanam-tanaman mereka. Dan apabila Nabi Daud mendengar kaumnya ini meluahkan permasalahan ini, lalu Nabi Allah ini memutuskan hukuman supaya pihak B yang mana gagal untuk memelihara kambing-kambing mereka di malam hari tadi, untuk menyerahkan ke semua kambing-kambing yang berkeliaran pada malam itu kepada pemilik kebun yang rosak ini. Kerana Nabi Daud memerhatikan nilai kambing-kambing ini yang merosakkan kebun ini dengan nilai kebun yang telah rosak ini sama nilai, lalu pandangan keputusan ijtihad Nabi Daud alaihi salam adalah kembalikan ataupun serahkan kambing milik kamu itu sebagai kafarah, sebagai bayaran kerugian kepada pihak yang telah mengalami kerugian ini. Namun demikian, apabila Daud menyatakan keputusan ini, Sulaiman alaihi salam, anaknya yang belum menjadi raja, yang sedang dalam proses untuk ditarbiah untuk menjadi pemimpin pada masa depan, menyatakan, ayah, saya ada pendapat yang lebih baik. Pendapat saya adalah begini, di mana pemilik kebun ini, kita berikan kepada mereka kambing-kambing yang dimiliki oleh pihak yang tidak menjaga kambingnya ini pada malam hari tersebut, sebagaimana yang ayah putuskan. Tetapi saya berpandangan supaya pemilikan kambing ini sementara sahaja. Seolah-olah Nabi Sulaiman mahu berkata, ayah jangan berikan kambing-kambing mereka ini sepenuhnya, secara mutlaknya, secara totalnya menjadi milik pemilik kebun ini. Tetapi saya berpandangan supaya ia menjadi pemilikan sementara sahaja, dan pemilik kebun ini akan memulangkan kambing-kambing ini nanti selepas pihak yang telah menyebabkan kambing-kambing mereka berkeliaran dan membaham kebun-kebun tadi membangunkan semula kebun tersebut. So di pihak A yang mangsa kepada kebun musnah ini, mereka boleh mengambil susu daripada kambing-kambing yang telah diberikan buat sementara kepada mereka. Mereka boleh mengambil manfaat daripada minyak, daripada bulu-bulu yang ada pada kambing-kambing yang mereka miliki selama sementara ini. Dan pada masa yang sama, saya berpandangan ladang ini tidak dibiarkan begitu sahaja, diberikan kepada pemilik kambing ini untuk mereka bangunkan. Jadi pemilik kambing ini tidak hilang terus modalnya yang dia usaha dahulunya untuk dapatkan kambing ini, dan mereka boleh membangunkan kebun yang kambing-kambing mereka telah musnahkan ini, sehinggalah apabila kebun itu telah kembali pada asalnya, maka kebun itu dipulangkan kepada pemiliknya dan kambing ini dipulangkan kepada pemiliknya. Dan lebih kurang kita anggap saja proses ini berlangsung selama setahun. Itu yang diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir, khususnya memetik daripada apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari. Baik, mari kita lihat apa pengajaran yang indah daripada kisah ini. Kalau kita nak tadabbur kisah ini, terlalu banyak pengajarannya, tuan-puan sekalian. Pertama sekali, apa yang disebut sebagai fiqh ikhtilaf. Ini disentuh oleh Ibnu Ashur rahimahullah dengan sangat panjang lebar. Di mana kalaulah sebaik-baik Nabi pun, sebaik-baik manusia atas muka bumi pun, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman boleh berbeza pandangan dalam perkara yang wahyu, yakni Taurat, tidak mendatangkan hukuman yang jelas. Yakni perkara ini adalah perkara al-mukhtalifi, perkara yang dibolehkan untuk berlaku khilaf, perkara yang dibolehkan untuk berlaku ijtihad. Kalau sebaik-baik manusia pun boleh berbeza pandangan, apatah lagi kita agamawan, apatah lagi kita mereka yang bukan Nabi. Maka kita sudah pasti perlu menerima hakikat bolehnya berlaku perbezaan pandangan dalam perkara-perkara yang tidak jelas hukum qat'inya di dalam kitab Allah. Apa yang menariknya adalah bagaimana perbezaan pandangan yang ditonjolkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini berlaku dengan sangat harmonis.
berlaku dengan apa yang disebut sebagai rahmat. Lalu soalan yang timbul adalah, Ustaz, bagaimana nak supaya ikhtilaf yang berlaku sekarang boleh berlaku dengan mahabbah dan harmoni? Jawapannya adalah di dalam ayat ini sendiri. Pertama sekali, sekiranya tuan-puan baca, tuan-puan akan menemui ayat 49, walaupun Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka kami berikan kefahaman yang lebih, fahamna, di atas wazan fa'alna, maka berkali-kali maknanya diberikan dalam bentuk gandaan yang berkali-kali, diberikan kelebihan kepada Sulaiman, kefahamannya lebih, sehingga pandangannya ini menjadi lebih tepat dan diterima dengan baik oleh ayahnya. Kerana ia bukan sesuatu yang pelik, kerana Allah sendiri menyebut, menyandarkan kefahaman ini kepadanya. Fafahamna, kami yang beri kepada Sulaiman kefahaman yang lebih, sehingga ayahnya bersetuju dengan pandangan ini. Dia sebenarnya tidak ada perbezaan sangat antara pandangan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Baki lagi Nabi Sulaiman memberikan nilai tambah yang lebih kepada keputusan telah diputuskan oleh ayahnya. Tetapi walaupun ayat ini fafahamnaha Sulaiman, walaupun menunjukkan seperti Sulaiman ada kelebihan kepada ayahnya sendiri, tetapi perhatikan ayat selepasnya. Allah mengajar kita asas untuk berbeza pandangan adalah bersangka baik kepada setiap imam-imam ini, bersangka baik kepada alim ulama ini, bahawasanya mereka dikurniakan Allah ilmu. Hormati mereka. Jangan ada sebarang tajrih, jangan ada sebarang proses untuk mengaibkan mereka dengan perkara-perkara bersifat peribadi. Mereka dikurniakan Allah kelebihan. Jadi ulama-ulama kita di atas ijtihad mereka, mereka diganjari Allah. Siapa kita untuk mengaibkan antara satu sama lain? Siapa kita untuk menyebut kelemahan antara satu sama lain? Kita beri perhatian kepada pendapat mereka dan bukan pada kelemahan-kelemahan yang mungkin ada sepanjang kehidupan mereka. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Tengok ya, apabila Allah menyebut kelebihan Sulaiman yang diberikan oleh kami kefahaman, Allah terus menunjukkan ini tidak bermakna ijtihad Daud adalah ijtihad yang salah. Ini tidak bermakna Daud melakukan kesilapan. Tidak. Wa kullan, kedua-duanya kami yang sama memberikan kepada mereka hukman dan ilman. Hukman ditafsirkan sebagai kenabian. Mereka tetap nabi. Mereka tetap terpelihara daripada dosa. Mereka tetap ada kelebihan, iaitu diberikan ilmu-ilmu tentang akhirat. Wa ilman, dan mereka tetap diberikan ilmu. Baki lagi kami lebihkan Sulaiman sehingga kefahamannya menyebabkan pendapatnya dilihat lebih tepat dan jitu. Subhanallah. Allah sendiri mengajar kita elemen untuk jangan bersangka buruk antara para alim ulama, antara para anbiya yang berbeza pandangan. Subhanallah. Kemudian kita dapat lihat juga asas untuk berbeza pandangan. Macam mana nak ada kekuatan untuk menerima pendapat yang berbeza, sebagaimana Daud boleh menerima pendapat daripada anak andanya Sulaiman AS. Asasnya adalah kita beri pendapat kenapa, kita bekerja kenapa, kita memimpin kenapa, kita jatuhkan hukuman kenapa. Semuanya adalah dalam kerangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi Nabi Daud menunjukkan tawaduknya di sisi Allah, di mana Nabi Daud apabila sebaik sahaja dia melihat anak andanya memberikan pendapat yang lebih baik daripada pendapatnya, dia menerima seadanya, dia menerima pendapat ini seolah-olah pendapat ini melengkapkan pendapatnya. Lalu kita dapat lihat ayat seterusnya pada ayat 79, di mana Allah merakamkan babak tasbih Nabi Daud AS. So mengapa tasbih muncul selepas babak memutuskan hukuman? Ini menunjukkan tasbih yang dilakukan oleh Daud adalah dalam rangka untuk dia mengelakkan daripada datangnya penyakit-penyakit ego. Nabi Daud bertasbih bersama dengan gunan dan burung dalam kerangka untuk mengelakkan datangnya serangan penyakit-penyakit hati. Sebab syaitan akan membisikkan, ini satu perkara yang aib bagi seorang raja untuk mendengar pendapat daripada anaknya yang masih kerdil. Ini bisikan syaitan. Lalu Nabi Daud bertasbih supaya tidak didekati oleh pengaruh-pengaruh anasir-anasir jahat. Kerana tuan-tuan, kita kadang-kadang berbeza pandangan sampai ke tahap yang sangat mengaibkan. Sampai musuh-musuh Allah boleh gelak ketawa di atas perbezaan pandangan kita. Kerana kita tidak menyadari pesanan Nabi Allah Yusuf AS kepada saudara-saudaranya. Sesungguhnya syaitan yang memecah belahkan kita dan kita tidak menyadari hakikat ini. Jadi saya menegur diri saya dan kita semua
supaya sentiasa berwaspada dengan musuh yang lebih utama, iaitu syaitan, yang sentiasa mengambil kesempatan untuk memecah belahkan hati-hati para pendakwah, untuk memecah belahkan hati-hati para agamawan. Kemudian yang kedua, tasbih ini kerana baginda memahami pendapatnya ada kekurangan dan pendapat anaknya ada kelebihan, lalu di atas kekurangan itu baginda bertasbih dan beristighfar. Subhanallah, betapa merendah dirinya Nabi Daud di sisi Allah. Sedangkan para anbiya mereka maksum, mereka tak akan membawa keputusan yang salah. Tetapi para anbiya mengajar kita bahawasanya perlu ada rasa rendah diri. Yang ini yang dipesan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Bila kita dalam mesyuarat, kita beri pendapat dan pendapat kita diterima, kita kena istighfar. Dan bukan sebaliknya sebut Alhamdulillah. Bahkan kalau sebaliknya pendapat kita tidak diterima, kita sebut Alhamdulillah. Kerana itu memberikan kebaikan, siapa tahu, kebaikan kepada organisasi. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, mereka memberikan pendapat yang betul. Di sisi Allah, Allah sahaja boleh menentukan mana yang betul, mana yang kurang betul. Maka padanya dua pahala. Kerana pahala pertama dia berijtihad, pahala yang kedua kerana tepat, sawab. Tetapi mereka yang berijtihad dengan penuh kesungguhan, dengan keilmuan dan kepakaran mereka dalam bidang fiqh, dalam bidang tafsir, dalam bidang Quran dan hadis, mereka tetap diberikan ganjaran oleh Allah dengan satu pahala. Jadi tidak ada salahnya antara satu pihak yang mengatakan kita solat asar di Bani Quraizah dengan satu pihak lagi yang mengatakan kita tawakufkan solat asar ini. Maksud hadis ini adalah kita bersungguh sampai ke Bani Quraizah, selesai urusan Bani Quraizah baru kita solat asar, walaupun solat asar itu adalah qada. Nabi tidak menyalahkan kedua-dua belah pihak ini. Subhanallah. Kemudian adegan tasbih ini menunjukkan Nabi Daud lebih mahu menyibukkan diri dengan agenda bertafakur. Nabi Daud dirakamkan Allah bertasbih selepas babak sebelumnya memberikan keputusan. Ini mengajar kita, para pendakwah, para agamawan, ya, supaya lebih banyak menyibukkan diri dengan melihat kebesaran Allah, membetulkan diri kita dengan muhasabah, melihat alam ini, apa mesej alam ini kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi Daud AS apabila baginda kembali bertasbih. Ini agenda baginda. Sebab kita seringkali menyibukkan diri dalam perdebatan sehingga kita terlupa perkara yang lebih utama adalah melihat ayat-ayat Allah dan melihat ayat-ayat ini ditujukan kepada kita sebagai teguran kepada kita. Yang ni yang sepatutnya kita lakukan, iaitu proses tazkiyah dan tidak tenggelam dalam perdebatan yang merugikan. Ini yang disentuh oleh Ibnu Ashur rahimahullah dengan panjang lebar. Yang kedua, pengajarannya, saya ada lebih kurang 5 poin. Yang kedua, pengajaran yang indah daripada babak ini adalah parenting. Tuan-tuan, Ibnu Ashur rahimahullah menyatakan, babak dalam surah Al-Anbiya ini adalah babak di mana seorang ayah gembira dengan apa yang berlaku kepada anak. Mana ayah tidak gembira bila anak kelihatan lebih menonjol daripada dirinya. Dan ini mengajar kita kena tarbiyah anak untuk jadi lebih baik daripada kita. Jangan jadikan anak itu sama macam kita. Kita berazam untuk anak itu ada kelebihan daripada kita. Dia mungkin berada dalam bidang yang tidak sama dengan kita. Dan dia mungkin ada personaliti dan karakter yang tak sama dengan kita. Raikan. Jangan kita nak anak itu rasa apa yang kita pernah rasa. Yang inilah yang telah kita lihat daripada adegan Nabi Allah Daud AS telah menerima pendapat anak andanya Sulaiman AS. Inilah yang kita perlu fahami dalam konteks kita nak membangunkan anak-anak kita pada hari ini. Dan kita boleh lihat bagaimana Allah beri sesuatu kepada anak apa yang tidak dikurniakan kepada ayah. Iaitulah satu bentuk kefahaman kepada isu yang sedang berlaku. Iaitulah Nabi Daud melihat dari aspek keadilan. Nabi Daud hanya melihat dari aspek keadilan. Di mana disebabkan kamu gagal menjaga kambing-kambing kamu pada malam tersebut, maka kambing-kambing ini mesti dipulangkan semula kepada pemilik kebun yang musnah ini. Kerana harga kambing-kambing ini dengan harga kebun yang musnah sama. Ini neraca keadilan. Tetapi bagi Nabi Sulaiman, anak andanya ini yang menyebabkan Nabi Daud bangga, anaknya melihat sisi yang bukan sekadar sisi keadilan. Anaknya melihat dari sisi keadilan dan peri kemanusiaan. Lepas tu alim ulama kita mengatakan pendapat Sulaiman lebih lembut, lebih ada nilai arfaq, lebih ada nilai peri kemanusiaan. Kenapa? Sebab kalaulah kambing-kambing yang dimiliki oleh si A ini, si B tadi, diserahkan secara total, macam mana dia nak meneruskan perniagaannya? Dan tantah
kambing-kambing yang terlepas pada malam itu berlaku kerana dia lalai, ataupun kerana dia mempunyai urusan lain yang menyebabkan kambing-kambing itu tidak ada tidak ada pemantaunya. Jadi bagi Nabi Sulaiman, dia melihat peri kemanusiaan mesti ada di sini, wahai ayahanda. Iaitulah kita jadikan perjanjian pemilikan ini hanya sementara. Setahun lepas tu kita pulangkan semula kambing dan kebun ini apabila masing-masing sudah dapat memetik hasilnya. Subhanallah. Kemudian, ini yang kedua. Yang ketiga, kita dapat lihat juga adegan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam dan bagaimana proses education, exposure yang berlaku kepada Nabi Sulaiman, pendidikan daripada Nabi Daud alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunna li hukmihim syahidin." Sesungguhnya kami di atas satu keputusan yang jatuh ke atas mereka. Syahidin li hukmihim. Ya, pada awalnya Allah Taala sebut yahkuman, maknanya Nabi Daud ada pendapat, Nabi Sulaiman pun ada pendapat, ada hukum yang berbeza pandangan. Tetapi di hujung ayat 78 ini Allah menyebut li hukmihim. Akhirnya mereka telah mencapai kata sepakat. Ini menunjukkan Nabi Daud memberikan ruang kepada anaknya untuk memberikan pandangan. Ya bunayya fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Ayah memberikan ruang kepada anak untuk memberikan pendapat dalam urusan yang dia sedang latih anak. Subhanallah. Ayah bukan hanya spoon feeding, memuntahkan ilmu pemerintahan. Ayah menyebabkan anak participate. Beri pandanganmu, wahai anak. Lalu Allah mengiktiraf apa yang sedang berlaku. Wa kunna li hukmihim. Ya. Wa kunna li hukmu, ya, mufrad di situ. Him merujuk kepada kaum-kaum yang telah dijatuhkan hukuman ini, syahidin. Allah menyaksikan persidangan ini. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi Allah Sulaiman telah ditarbiah dengan begitu rapi dan diteliti oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan apa yang kita boleh lihat kebijaksanaan Nabi Allah Sulaiman, tuan-tuan sekalian. Nabi Sulaiman, dia berpandangan keadilan saja tidak mencukupi. Peri kemanusiaan satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Tetapi yang disebut oleh para alim ulama kita, concern Nabi Sulaiman juga adalah keadilan, peri kemanusiaan dan kemajuan. Subhanallah. Peri kemanusiaan, keadilan dan kemajuan. Kalau ladang tadi dibiarkan terus dengan kambing-kambing yang telah menceroboh ini diserahkan kepada pemilik kebun ini, ada kemungkinan kebun ini akan terbengkalai berbulan-bulan. Sebab apa? Sebab pemilik kebun yang telah musnah, bila dapat kambing, dia macam dapat duit cash yang begitu banyak lah, tuan-tuan. Dia pasti goyang kaki sekejap. Jadi tak ada orang akan bangunkan ladang itu. Jadi ini menunjukkan Sulaiman AS concern dia adalah jangan biarkan kebun ini tergendala tidak membangun, tidak ada yang membangunkannya walau sehari dua, walau seminggu dua, walau sebulan dua, walau setahun dua. Jadi mindset pembangunan dan kemajuan, mindset pemodenan dan kemakmuran adalah mindset yang menyebabkan Nabi Allah Sulaiman memerintah dunia. Nabi Sulaiman mengajar membangun kemajuan ini penting. Jangan biarkan satu tanah pun terbiar. Tetapi pada masa yang sama, ayah jangan gadaikan prinsip. Ayah jangan gadaikan prinsip keadilan. Jadi ini kita boleh nampak di sebalik keindahan cadangan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman juga mengajar, yang ini disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Sya'rawi tak sebut benda ni, tapi bila saya baca tafsirnya, saya menemui satu perkara yang Syekh Sya'rawi tak sebut, tapi Syekh Sya'rawi mengaitkan dengan akhirat. Jadi bila saya tengok, Nabi Sulaiman seolah-olah mahu mendidik pemilik kambing ini supaya menghargai setiap hasil. Sebab ada kemungkinan pemilik kambing ni, dia mewarisi kambing-kambing daripada ayahnya. Lalu dia tak begitu menghargai apa yang telah ayah dia usahakan dengan titik peluh membesarkan, membangunkan kambing-kambing ini. Jadi, bila dia terlepas kambing-kambing pada malam tu, jadi Nabi Sulaiman mencadangkan, jangan sekadar pemilik kambing ini dibiarkan kehilangan modal, kita bagi dia tanah. Kita bagi dia kebun. Biar dia belajar susah tanam benih. Biar dia belajar susah bertani. Biar dia belajar susah membangunkan ladang selama setahun. And then dia tengok betapa susahnya nak petik hasil. Supaya dia menghargai hasil tersebut. Supaya dia menghargai apa yang ditinggalkan daripada ayahnya, datuk moyangnya, kambing-kambing tu. Mengubah cara dia memandang hasil kerja orang lain. Sebab
kambing-kambing ini dibiarkan tanpa pengembala, nampak sangat pengembala itu tidak benar-benar serius, tidak benar-benar amanah dengan kerja yang telah ditugaskan kepadanya untuk memantau kambing-kambing ini. Jadi Nabi Sulaiman seolah-olah nak mengajar, hargai titik peluh orang lain dan hargai titik peluh ayah mak kamu sendiri yang mewariskan kambing ini kepada kamu. Dan Syu'arawi mengaitkan dengan akhirat, seolah-olah Nabi Sulaiman mahu mendidik pemilik kambing-kambing ini bila dia tanam benih, bila dia tanam pokok, bila dia bangunkan sawah padi, katakan, ya sebelum ni dia hanya menjaga kambing, sekarang dia ditarbiyah bahawasanya dunia pun adalah harthul lakum. Dunia juga adalah seperti sawah di mana kita kena berusaha dan kita akan petik hasil di akhirat nanti. Subhanallah. Dan Nabi Sulaiman juga seolah-olah mahu mengajar pemilik kambing ini supaya mempunyai disiplin yang berbeza. Dia tidak boleh sekadar menguasai ilmu mengembala kambing, pada masa yang sama dia kena belajar ilmu bertani, dan inilah yang diajar oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ya, kepada rakyat Mesir, ya. Subhanallah. Kemudian itu yang ketiga, kebijaksanaan pemimpin. Yang keempat, belum tu ada soalan tak di ruangan Tadabbur Center kita ni? Kalau ada soalan, tuan-tuan boleh ajukan. Yang keempat, kita boleh pelajari di sini, semua para pemimpin pada mana-mana zaman dan di mana-mana lokasi perlu bertakwa kepada Allah bila menjatuhkan hukuman. Daripada hakim mahkamah sehinggalah kepada pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin dalam rumah tangga, kena berpegang dengan prinsip wa kunna li hukmihim syahidin. Cerita-cerita Quran tidak pernah hilang kami daripada cerita sejarah ini. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menunjukkan dia ada dalam kisah yang telah berlaku di masa lampau. Ini menunjukkan Allah yang sama ada pada waktu ini. Lalu wa kunna, kalau kami boleh berada ketika Daud menjatuhkan hukuman bersama dengan Sulaiman, maka kami juga akan menjadi syahidin kepada mana-mana persidangan yang menjatuhkan hukuman kepada mana-mana manusia. Kami akan menyaksikan adakah keputusan itu adil atau tidak adil. Sebagaimana kami merakamkan keadilan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Sulaiman dan Daud, kami juga akan menjadi saksi kepada mana-mana keputusan hakim, hukuman yang jatuh kepada mana-mana manusia, zalim ataupun tidak. Subhanallah. Anda boleh kira berapa kami yang disebutkan di dalam ayat 78 dan 79 ini yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memelihara, memantau, memberikan perhatian kepada apa yang berlaku dalam peristiwa dua orang nabi ini. Dan seterusnya, dan ini perkara yang begitu indah, di mana kita boleh lihat bila para alim ulama kita mengatakan pendapat Nabi Allah Sulaiman lebih lunak daripada pendapat ayahnya yang kelihatan tegas, semata-mata tegas dan adil, tetapi Sulaiman adil dan lunak. Maka di sini mengajar kita satu perkara. Anda letakkan diri anda di tempat Quraisy ketika mendengar ayat pasal ayah lebih tegas syariatnya, tiba-tiba dibetulkan oleh syariat pendapat anak yang juga adil tetapi lebih beri kemanusiaan. Letakkan diri anda di tempat Quraisy yang sentiasa mengatakan diri mereka pewaris kepada datuk moyang mereka, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukankah anda akan melihat syariat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi terdahulu dengan syariat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banding bezakan antara apa yang Allah kurniakan kepada nabi-nabi terdahulu, nak bertaubat pun kena bunuh diri. Ini syariat Nabi Allah Musa alaihi salam, tetapi taubat kita lebih arfaq, lebih lunak tetapi adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Syariat terdahulu pun adil tetapi sesuai dengan zaman dan keadaannya. Jadi kalau duduk di tempat Quraisy, seharusnya mereka menghargai Rasulullah. Seharusnya mereka menghargai syariat yang dibawa oleh Rasulullah, kerana syariat Nabi lebih lunak tetapi adil berbanding dengan syariat terdahulu yang adil tetapi tegas dan syadid. Dan bukankah apabila ayat ini merakamkan Nabi Sulaiman punya kelebihan daripada ayahnya, yang ayahnya ada kelebihan tapi anaknya dilebihkan sedikit,
Bukankah kalau duduk di tempat Quraisy, mereka akan faham, Nabi Allah Ibrahim ada kelebihan, Rasulullah ada kelebihan, tetapi anak telah dipilih untuk punyai kelebihan yang tidak ada pada ayahnya sebelumnya. Seolah-olah Rasulullah dipilih Allah untuk punyai kelebihan lebih daripada seluruh para anbiya, lebih daripada ayah baginda sendiri, iaitu moyangnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini hikmah Nabi Sulaiman ditonjolkan di dalam surah Al-Anbiya, pendapatnya lebih tepat di sisi Allah berbanding dengan pendapat Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu saja daripada kisah Nabi Daud dan Sulaiman dalam surah Al-Anbiya. Tetapi saya mahu anda menghargai surah Al-Anbiya secara keseluruhan. Almarhum Said Hawa menyatakan, tema surah ini ayat 7 menyebut bahawasanya para anbiya tidak lain tidak bukan adalah manusia yang makan, jasad yang makan, ya, tidak kekal abadi. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Kemudian وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Kami tidak utuskan sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali lelaki, manusia, tetapi kami yang berikan wahyu. Kami lengkapkan lelaki ini yang pada kamu, dia mungkin hanya manusia biasa, tetapi kami yang memilih untuk melengkapkan mereka dengan wahyu. Dan mereka tetap manusia yang memerlukan makanan. Mereka tidak boleh hidup kalau tidak ada makanan, dan mereka tidak kekal. Jadi, kerana tema surah ini adalah menunjukkan sisi kemanusiaan para anbiya, tetapi mereka dilengkapkan dengan wahyu daripada Allah, maka tidak perlu pelik Allah tonjolkan sisi kemanusiaan Nabi Daud alaihissalam. Kadang-kadang manusia buat silap, tetapi dilengkapkan Allah dengan wahyu, dan wahyu ini Allah salurkan tidak kepada Nabi Daud, Allah ilhamkan kepada anak dia Nabi Sulaiman. Jadi lengkaplah, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu sampaikan, ya, syariat kepada kaum Bani Israel pada zaman Nabi Daud dan pada zaman Nabi Sulaiman. Kemudian kita juga dapat lihat kisah Nabi Sulaiman dan Daud ini muncul selepas kisah Nabi Nuh, sebelumnya kisah Nabi Lut, dan sebelumnya kisah Nabi Ibrahim. Fikirkan soalan, kenapa kisah ini duduk selepas kisah panjang lebar Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan kemudiannya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan kemudiannya adalah Nabi Ayub. Disebut oleh para alim ulama kita, Nabi Ibrahim menggambarkan kualiti rushd, kualiti kematangan, kualiti kebijaksanaan, memecahkan berhala bukan sebab nak pecahkan berhala, tetapi untuk mewujudkan dialog dengan kaumnya. Maka kisah Nabi Daud dan Sulaiman adalah satu sisi lagi kualiti yang ada kepada para anbiya sepanjang zaman. Kerana surah ini nama surah Al-Anbiya, maka ia akan menerangkan kualiti yang diberikan Allah kepada para anbiya. Salah satunya adalah kebijaksanaan, ketepatan dalam membaca isu. Dan di samping itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, nabi-nabi ni bukan jenis ceramah macam tu saja. Nabi-nabi ni bukan sekadar menyampaikan seperti menyampaikan khutbah saja. Para anbiya mereka ada kualiti tertentu, sebagaimana Nabi Ibrahim ditonjolkan dengan paling panjang dalam surah Al-Anbiya, kebijaksanaannya untuk mencipta dialog dengan kaumnya sehingga kaumnya faraja'u ila anfusihim. Maka tidak perlu pelik, kualiti satu lagi ditunjukkan di dalam kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini adalah kualiti ilmu, kualiti hikmah, kualiti faham. Kualiti faham itu yang sangat besar. Kemudian satu perkara yang juga menarik adalah kisah Nabi Ibrahim sebelumnya adalah kisah Nabi yang berjuang habis-habisan akhirnya mendapat berita gembira, iaitu anak. Iaitulah pada ayat 72. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah wa kullan ja'alna salihin. So Nabi Ibrahim mendapat berita gembira, Ishaq dan cucunya Ya'qub, dan dua-duanya salih. Lalu cerita Nabi Daud juga cerita berita gembira dapat anak. Anak yang bukan sekadar soleh namanya Sulaiman, tetapi anak yang fafahamna, yang Allah berikan kefahaman. Sebab tu kita kalau boleh hafal ayat 79 ni, supaya mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Quran, Allah beri kepada anak kita bukan sekadar soleh, tetapi anak beri
Allah beri kepada anak kita bukan setakat saleh, tetapi kefahaman dalam Taurat ataupun kefahaman dalam agama, memberikan pendapat dan keputusan yang lebih baik ya dalam agama, dalam perkara-perkara ijtihadi. Kemudian akhir sekali, kenapa kisah ini duduk selepas Nabi Allah Nuh alaihi salam? Anda mungkin tertanya-tanya. Tuan-tuan, surah Al-Anbiya bercerita mengenai Musa terlebih dahulu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim. Seolah-olah sepatutnya Ibrahim dulu baru Musa kan, sebab Ibrahim dulu baru Musa. Yang menakjubkan, Musa, kemudian kisah Ibrahim, kemudian kisah seterusnya adalah kisah Nabi Nuh. Bukankah menurut kronologi sepatutnya Nuh dulu, kemudian Ibrahim, kemudian Musa? Kerana surah ini memaparkan kelebihan yang ada anak berbanding dengan ayah, maka tidak perlu pelik Allah menyusun cucu-cucu terdulu untuk berada di carta nombor 1 surah ini, iaitu Musa alaihi salam, cucu cicit kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim itu sendiri cucu cicit kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh itu sendiri, baginda adalah dimensi kehidupan manusia yang kedua. Semua manusia mati kecuali yang beriman. Maka kerana Nabi Nuh adalah generasi kedua, disebut Adam yang kedua, maka kerana Adam yang kedua ini memerlukan khalifah yang kedua. Ya, khalifah yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam, kemudian banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Maka selepas zaman Nabi Nuh, dunia memerlukan khalifah yang kedua selepas Nabi Adam. Dan tidak ada kalimat khalifah ditujukan kepada para anbiya di dalam Al-Quran kecuali kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Lalu tidak perlu pelik, selepas kisah Nabi Nuh dan banjir besar, Allah bawa kisah Nabi Daud alaihi salam. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan boleh kongsi-kongsikan, boleh sebar-sebarkan pengisian saya ini sekiranya ada kebaikan, supaya lebih ramai yang boleh mengambil manfaat daripada 2 ayat daripada surah Al-Anbiya ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Teruskan bersama dengan Tadabbur Center. Sila like page ini dan beritahu pada kawan-kawan website dan IG kami, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.